Okey. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Testing suara, testing suara. Okey. Test, test. Kita akan mula pada pukul 10 ya. Okey. Dia live dekat Majlis Akrab kan? Majlis dekat kawasan. Sekarang tengah on air lah. Oh, tengok on air. Selamat pagi semua, selamat pagi semua. Tepat pada pukul 10, kita akan mulakan talk show kita pada pagi ini, Simbang Mak. Session yang pertama. Talk show kita pada pagi ini. Ada 3 minit lagi. Ada 3 minit lagi.
Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang menonton live streaming Majlis Akad Kebangsaan pada pagi ini. Okay, jelas ya Puan? Suara saya? Jelas. Jelas Jelas, okey. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Roselia binti Richard selaku moderator talk show Singgah Sembang Mak pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah inisiatif pertama Majlis Akad Kebangsaan untuk mengadakan talk show secara live streaming LVFD selaras dengan norma gaya hidup baru di mana medium ini kami berkongsi ilmu kepada semua penonton di luar sana. Okay, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini. Puan Norita Saleh. Dia apa khabar Puan hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Puan Norita bertugas di agensi anti dadah kebangsaan yang juga merupakan penolong setiausaha Akrab AADK ya. Okey, tajuk Singgah Sembang Mak kita pada hari ini adalah cabaran seorang wanita yang sudah bergelar isteri dan ibu berkerjaya sepanjang tempoh PKP ini. Apa yang menarik mengenai topik kita pada hari ini adalah panel kita, Puan Norita merupakan ibu kepada 8 orang anak. Okay, bagaimana beliau mampu mengurus anak-anaknya dan sekaligus mengurus masa beliau menjalankan tanggungjawab sebagai wanita berkerjaya. Okay, saya dimaklumkan oleh beliau, baru-baru ini suami beliau ditimpa kemalangan dan secara tidak langsung beliau menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga interim. Saya serahkan talk show session ini kepada Puan Norita. Silakan Puan. Okey. Terima kasih Puan Ros. Sebelum tu saya pembetulan dulu Nama saya Nur Anita Lasali, bukan Norita Lasali. Nur Anita Lasali. Okey, Puan Ros dah explain sedikit berkenaan tentang latar belakang saya. Yang saya bertugas di agensi anti dadah kebangsaan dan juga merupakan penolong setiausaha Akrab di agensi anti dadah. Okey. Saya teruskan ya. Sebab masa dia limited, so saya tak perlu nak sembang banyak dan tak perlu saya nak explain berkenaan tentang diri saya. Sebab saya rasa ramai follower saya dan juga ramai yang dah mengenali saya, especially di dalam di medium sosial lah, di Facebook. Okey. Cabaran sepanjang PKP, okey. Mungkin pada sebelum tu sempena pada Hari Ibu yang baru-baru ni saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita, semua insan yang bergelar ibu di dalam media sosial. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu semua sukses dan semoga ibu-ibu semua berjaya menghadapi cabaran sepanjang musim PKP. Okey. Seperti biasa masa musim PKP ni saya lihat ramai sahabat-sahabat yang ialah kita baca follow di media sosial yang stres, duduk di rumah, asyik ulang-alik ke dapur apa semua. Bagi saya itu adalah normal, bukan abnormal sebab dia sama seperti suri rumah tangga. Cuma bezanya suri rumah tangga dia di rumah sepanjang hari. Sebelum PKP pun memang dah dia di rumah dan melakukan kerja-kerja di rumah. Cuma beza di waktu PKP dia ada anak-anak yang sepanjang hari di rumah macam cuti sekolah lah ibarat para suri rumah. Dan bezanya suami ada. So dia macam suri rumah dia tidak ada mungkin cabaran bagi dia. Tidak sama seperti wanita-wanita yang berkejaya. Minta maaf pada si rumah kalau ada yang terasa tersinggung dengan saya punya kenyataan. Sebab bezanya mereka hanya rutin mereka seperti biasa, cuma beza macam cuti sekolah lah, ibarat anak-anak semua bercuti sekolah macam bulan 12 yang cuti 5 minggu direct kan, dan suami mereka cuti rehat. Macam tu suami ada bersama. Bezanya para ibu yang berkejaya. Sebab kita setiap pagi 8.5 kita keluar ke pejabat. So di waktu musim PKP ni kita kena berada di rumah, work from home. Dalam masa yang sama work from home bukan lepak-lepak atas katil, bukan lepak-lepak makan ataupun ni. Kita kena ada betul-betul pengurusan masa kita yang bijak. Okey. Pengurusan masa yang bijak maksudnya anak-anak tidak bersekolah, kita tak rushing pagi-pagi. So kita kena ada pengurusan masa, macam mana kita nak kawal emosi kita dan macam mana kita nak menguruskan kerjaya kita. Dalam masa yang sama kita work from home, kita kena hantar report dan kita kena melaksanakan tugas-tugas di pejabat
bezanya tidak di dalam suasana official, tidak di dalam suasana kita berada di pejabat, kerana kita berada di rumah, di samping keluarga, dan dalam masa yang sama kita terpaksa melaksanakan kerja-kerja rumah. Takkan kita nak duduk di depan komputer 8 jam tanpa menghiraukan makan minum family kita kan. Okey, saya positifkan diri. Saya memang seorang yang suka, yang orang kata berminda positif. Saya ambil positif, saya kata ibarat macam saya cuti rehat, tapi dalam masa cuti rehat saya terpaksa, saya kena juga ambil tanggungjawab, responsibility untuk melaksanakan tugas-tugas di pejabat. Okey, seperti sedia maklum masa minggu pertama PKP, saya hanya 3 hari sahaja berada di pejabat, yang lainnya saya berada di rumah. Minggu kedua PKP, bukan minggu kedua, fasa kedua PKP, saya ambil inisiatif untuk bertugas di pejabat. Saya saya berdiskus dengan pengarah saya kata saya nak bertugas di pejabat, cuba saya minta flexible hours. Maksudnya flexible hours tu dengan kebenaran ketua pejabat, kita boleh masuk, biasa kita kena masuk 7.30, sebelum pukul 8 kita dah punch in. So saya minta kebenaran lewat sedikit, mungkin saya kata saya nak laksanakan tugas-tugas di samping saya ada anak-anak di bawah umur 12 tahun di rumah. Dan saya juga kena macam nak balik awal sikit sebab nak menguruskan makan minum family kan. So masa minggu fasa kedua tu tiba-tiba orang kata kita diduga, apabila saya diduga dengan kekalutan hidup apabila suami saya kemalangan. Yelah sebab orang lelaki kan dah lama duduk di rumah, tak keluar rumah sebab dia memang sepanjang PKP dia work from home, dia tak keluar rumah. Mungkin di petang tu dia nak keluar rumah untuk panaskan enjin motor ke ataupun nak ke kedai. Bila dah lama tak keluar rumah, dia jadi macam satu energi, badan kita jadi lemah kan. Bila lemah mungkin saya tak tahu macam mana dia jatuh motor. Mula-mula ingat jatuh biasa, luka-luka biasa. Saya pun tak sangka yang kata dia akan cedera teruk saya pada hari kejadian tu saya memang jadi bela. Saya macam, sebab saya berbalik pejabat, bila dia jiran datang kata suami saya jatuh rumah, saya jadi macam bela tak tahu. Saya bawa husband saya nak pergi klinik tapi saya tak jumpa klinik. Kita dalam keadaan suasana panik dan mungkin sebab kita punya mindset ni dia dah kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan. So kita bergerak pun macam takut-takut walaupun dalam masa kecemasan saya cakap bukan semua orang itu suddenly lah. Saya pergi 3 klinik yang dah tutup. Memang rupanya klinik dah tutup pukul 6. Jadi saya dah tak tahu, sepatutnya saya kena bawa pergi ke emergency hospital. Saya tak bawa husband saya terus ke emergency, saya bawa pergi ke klinik. Lepas cuci-cuci luka bawa balik lah kan. And then tak tahu lagi kecederaan suami saya. Apabila 3 hari selepas kemalangan tu baru saya tahu, saya bawa ke hospital sedang, baru saya tahu suami saya mengalami kecederaan yang sangat serius, iaitu patah 5 batang tulang rusuk. Masa tu betul-betul mencabar diri saya. Memang sangat mencabar emosi saya kerana saya terpaksa mengharungi dalam keadaan ialah nak menguruskan rumah tangga, nak bekerja work from home lagi dan menguruskan suami yang tak sihat, dan saya juga terpaksa menjadi ketua interim. So orang kata kita rasa macam sudah jatuh di timpa tangga, berat bahu kita nak menanggung semua benda kita nak kena buat kan. Tapi saya positifkan diri semasa saya tunggu husband saya selama 6 jam di hospital Serdang. Sebab waris tidak boleh masuk ke dalam ya perempuan. Saya duduk di luar, saya keluar masuk dan saya mengira berapa banyak ambulan yang bawa pasien untuk mengurangkan rasa stres. Saya duduk di luar dan saya ni memang suka jenis orang yang talkative, yang peramah, kadang-kadang sombong, kadang-kadang peramah, tapi dalam keadaan yang untuk menghilangkan saya punya rasa stres, saya tegur semua pasien yang ada di emergency. Saya tanya sakit apa, datang untuk apa. Dan ibarat macam saya buat CSR pula di hospital Serdang tu, saya bercakap dan saya motivate orang-orang yang sakit dekat sana. Saya cakap itu orang kata kita nak menghilangkan rasa stres, rasa tekanan. Dan saya berborak dengan yang petugas-petugas frontline di hospital Serdang, dia orang pakai PPE apa semua, dan saya tanya berapa kes COVID, macam mana mereka, dan dalam masa kita pun dapat belajar secara tidak langsung. Okay.
Selepas tu bila saya duduk lama, saya tengok ambulans yang turun bawa pasien yang nazak, yang bawa baby yang sesak nafas. Dekat situ saya tiba-tiba terfikir, dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita kena ada amalkan, bagi saya telah tiba-tiba ada teknik triple I. Triple I yang saya amalkan iaitu ikhlas, istiqomah dan istighfar. Kenapa saya kata ikhlas di sini? Sebab apa? Setiap dugaan yang datang pada diri kita tu kita kena terima dengan ikhlas hati. Kerana kita tidak boleh merungut, tidak boleh rasa itu satu bebanan dan itu sebenarnya satu cabaran. And then saya istiqomah. Kenapa saya ditimpa dugaan macam ni di saat-saat macam ni? Kerana saya rasa Allah tahu saya adalah seorang yang kuat dan juga menguji dalaman saya sebenarnya untuk menjadi lagi lebih kuat. Dan seterusnya saya istighfar. Sebagai seorang Muslim, kita kena amalkanlah, orang kata saya istighfar sepanjang masa, saya istighfar, saya berjalan saya istighfar, saya duduk saya istighfar. Bila saya nampak suatu perkara saya istighfar. Alhamdulillah benda tu menjadikan saya ringan. Dan saya mula positif. Pada awalnya tadi saya dah hampir macam dah give up sebab saya nak kena halungi seorang-seorang. Mak saya tak ada, parents in-law saya tak ada, adik-beradik saya tak ada. Saya seorang dan anak-anak dan juga suami. Nak bersembang dengan kawan-kawan semua secara jarak jauh kan. Tidak ada yang boleh, orang kata kita tidak ada boleh yang touch yang hak kita. Begitulah saya cuba amalkan. Dan juga apabila saya tak nak ambil risiko suami saya berada di hospital kerana kes COVID di hospital sedang, masa tu agak kritikal dan zon merah, saya cakap dengan doktor, saya tanda tangan satu surat, saya nak bawa husband saya balik ke rumah dan saya rawat sendiri. Walaupun saya tahu memang akan rasa betul-betul mencabar, saya bawa balik ke rumah dan memang saya uruskan sendirilah. Masa tu yang betul-betul mencabar diri saya, macam mana kita nak work from home, nak uruskan husband. Dan saya ambil masa, bukan masa lah, me time. Kita kena ada me time kita. Saya gunakan setiap kali saya masuk ke, memang nampak macam kelakar tapi setiap kali saya masuk ke bilik air, saya akan berada lebih kurang 5 minit dalam bilik air. Kerana biasa kita dengan air kita akan rasa lebih tenang, lebih fresh. Sebab kalau kat rumah di luar bilik air bukan tak boleh sebab anak-anak tengah main, tengah ni, jadi kita akan lagi stres kan. Di dalam bilik sebab husband saya terlantar dalam bilik, saya gunakan ruang bilik air, saya buka dan kadang-kadang saya main jurus kaki sahaja. Jurus kaki, sambil tu saya gunakan teknik-teknik yang telah diajar saya. Kita sebagai seorang ahli akrab pernah pergi kelas macam self, teknik menguluskan stres, teknik kawal emosi, semua kita ada belajar. Tapi saya praktikkan benda tu di dalam bilik air. Saya memang nampak macam kelakar tapi sebenarnya kalau tuan-puan mencuba mungkin akan rasa ini adalah satu macam mana cara kita nak release diri kita lah. Saya buka air, biar saja air tu mengalir, kita dengar bunyi air, ibarat kita imajinasikan diri kita di air terjun. Saya imajinasikan kat situ, saya pejam mata saya and then saya relax dalam tu. Saya kadang-kadang saya ambil baldi setengah air dalam baldi tu, saya celup kaki saya duduk dalam tu, then saya basuh-basuh muka macam ibarat air dalam kolam tu ibarat macam kita di air terjun. Okey, macam mana saya mengawal stres? Biasanya kita akan lihat keadaan-keadaan yang tenang. Macam saya nak mengawal stres saya berkemas lah. Saya menyapu, macam itulah keadaannya. Cuma kita kena amalkan teknik-teknik pengurusan stres. Kadang-kadang kita selalu pergi kursus ceramah pengurusan stres tapi kita tak amalkan. So dekat sini saya gunakan teknik SWOT, apa yang saya perlu buang, apa saya kena ambil, apa yang saya kena positif. Yang tu saya gunakanlah macam teknik SWOT, lepas tu SAFE, lepas tu ESQ. Teknik tu saya gunakan secara tidak langsung sebenarnya dalam kehidupan seharian kita boleh gunakan teknik-teknik tu. Lepas tu saya 4 komponen diri yang saya ambil dalam tempoh tu adalah macam mana tindak balas fizikal saya. Saya kena setiap pagi saya mandi macam biasa, bersihkan diri. Kita bersiap seolah-olah macam kita nak pergi pejabat. Kalau kita bangun pagi terus relax macam tu tak ni. And then kedua, saya kawal emosi saya, macam mana saya positifkan diri saya. And then mental saya, rohani kita, semua benda tu kita kena ni lah,
dalam masa yang sama kita orang Islam jangan lupa solat 5 waktu. Setiap kali solat 5 waktu, insya-Allah lepas tu kita akan tenang lah kan. Okey, saya rasa macam masa dah limit. So, okey Puan Cik Rosie. Ada lagi tu Puan, perkongsian boleh teruskan. Tak apalah, next session pula kot. Saya rasa dah cukup kot cabaran mungkin. Okey, saya sebelum saya tutupkan dulu, saya rasa ibu-ibu di luar sana semua ramai yang stres. So saya nasihatkan, saya advise lah ya pada ibu-ibu, kita kena sentiasa positif. Sebab saya tengok ramai kawan-kawan asyik kata naik kg. Tapi saya sepanjang tempoh PKP, kg saya tak naik saya turun 10 kg tau. Bukan sebab saya stres, tapi dalam masa yang sama bila kita sibuk menguruskan rumah tangga, kita hanya makan limit. Kalau kita makan lebih memang kita akan flat tidur, nampak bantal tidur, jadi gafil nanti. Jadi saya makan seperti biasa macam di pejabat, breakfast, ambil yang makan supaya kita tak rasa nanti dalam masa 2 jam kita dah mengantuk kalau kita ambil makanan berat kan. So saya makan tengah hari macam biasa, rutin kita di pejabat. So anak-anak saya pun saya buat macam tu. Memang stres juga bila cikgu-cikgu sekolah tu rajin sangat bagi homework apa semua kan. Jadi saya macam saya cakap lah, saya start malam baru saya break dan saya cakap dengan anak saya, siap ambil masa untuk siapkan sebelum buka sekolah, make sure benda ni dah kita file bagi pada cikgu. So saya rasa itu saja. Cuma apa saja yang berlaku dalam diri kita macam saya cakap lah, ikhlas, istiqomah dan istighfar. And then sebagai seorang Islam jangan lupa kita kena sentiasa berdoa. Dan apa yang penting kita sentiasa positifkan diri kita. Apa saja dugaan, apa saja cabaran, ramai yang menangis musim bila anak ramai macam saya 8 orang. Saya kalau ramai yang bertanya macam mana saja uruskan anak, macam ni lah kehidupan saya. Saya orang kata chill saja, simple. Dan kita buat anak kita macam kawan-kawan, macam mana kawan kat pejabat. Macam tu lah. Okey, saya rasa tu je kot. Kalau nak panjang memang banyak lah. Setengah jam tak cukup nanti. Okey, terima kasih dengan perkongsian sebentar tadi. Semoga bermanfaat kepada anda di luar sana. Okey, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Puan dan semua wanita-wanita yang sudah bergelar ibu. Okey, stay goal. Maka tamatlah sesi talk show Singgah Sembang Mak pada hari ini. Kepada semua penonton, jangan lupa like dan share video ini with hashtag Singgah Sembang Mak. Singgah Sembang Mak. Okay, thank you. Tamatlah sesi kita pada hari ini.